Yang berhormat for Demak Laut. Terima kasih, Datuk Speaker. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kerana diberi kesempatan ini untuk membahas rang Undang-Undang Perbekalan 2021 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan 2020 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri merangkap Menteri Keuangan Sarawak di Dewan Yang Mulia ini pada 9 hari bulan November yang lalu. Datuk Amat Speaker, demi rakyat, terlebih dahulu saya bagi pihak rakyat di DUN N5 Demak Laut ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri Sarawak merangkap Menteri Keuangan Sarawak kerana telah berjaya untuk membentangkan satu bajet yang terbaik, yang seimbang, yang progresif dan komprehensif serta yang benar-benar membantu rakyat walaupun dalam suasana cabaran hebat ekonomi dunia yang tidak menentu, walaupun dalam keadaan penurunan nilai ringgit, penurunan harga komoditi, peningkatan kos sara hidup dan peningkatan kos perniagaan dalam suasana krisis pandemik COVID-19 ini yang telah menyebabkan kejutan dan keruntuhan ekonomi global. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan kita terpaksa melaksanakan perintah kawalan pergerakan, kuarantin, penutupan sekolah dan penutupan perniagaan, penjarakan sosial dan kawalan perjalanan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Semua ini telah menyebabkan kerugian besar dari segi ekonomi dan kehilangan pekerjaan dan seterusnya menguncupkan pertumbuhan ekonomi. Dengan krisis pandemik COVID-19 ini, cara pengurusan negeri pun harus diubah suai sejajar dengan norma-norma baru untuk meneruskan agenda pembangunan dan bantuan rakyat. Syabas, tahniah dan terima kasih kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana telah menghasilkan bajet yang khas untuk menangani kesan pandemik COVID-19 melalui COVID-19 Exit Economic Strategy menerusi 8 sektor ekonomi dan 6 key enablers. Datuk Amat Speaker, bajet 2021 ini sekali lagi menunjukkan keikhlasan Kerajaan Sarawak dalam perancangannya untuk membantu rakyat Sarawak bukan sahaja dalam jangka masa pendek tetapi juga dalam perancangan jangka masa panjang yang berterusan untuk memastikan kualiti kehidupan rakyat yang lebih baik dalam krisis pandemik COVID-19. Ini adalah bajet yang terbaik yang menghargai kesetiaan, yang menghargai kerajinan, yang menghargai keikhlasan, yang menghargai kematangan dan yang menghargai pengorbanan rakyat Sarawak selama ini dengan peruntukan berjumlah RM9.832 bilion di mana sebanyak 62% adalah untuk peruntukan perbelanjaan pembangunan dan 38% untuk belanja pengurusan. Datuk Amat Speaker, rakyat Demak Laut berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana juga mendapat perhatian khusus untuk menangani kesan pandemik COVID-19 melalui begitu banyak sekali bantuan-bantuan. Contohnya seperti bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0, bantuan sara hidup, bantuan barisan hadapan, bantuan golongan bujang, bantuan ketua isi rumah, bantuan untuk penambang, bantuan pemandu van, bantuan pemandu teksi, bantuan bas dan van sekolah, bantuan pemandu pelancong dan park guides, bantuan penjajah, pinjaman mudah untuk peniaga kecil, besar dan sederhana, skim kredit mikro, moratorium, diskaun 50% sewa perumahan HDC, diskaun bil elektrik dan air, dan bantuan agihan makanan. Rakyat Demak Laut juga bersyukur dan berterima kasih atas
Segala peruntukan-peruntukan yang telah dimasukkan dalam bajet 2021, contohnya peruntukan untuk memajukan lagi kawasan perindustrian lemak laut, peruntukan untuk memajukan projek perumahan rakyat di Tabuan Melayu dan Kampung Sejingkat, peruntukan untuk jambatan baharu di Sungai Sarawak, di kawasan Tanjung Bakor BCCK, dan peruntukan untuk projek Jalan Raya Baharu Bakor ke Buntal. Sudah semestinya semua pembangunan ini akan meningkatkan lagi taraf kehidupan dan sosioekonomi rakyat di Demak Laut. Rakyat Demak Laut juga bersyukur dan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri atas semua projek-projek RTP, dan sehingga kini kita telah menyiapkan sebanyak 131 projek. Juga projek PPRMS 2018 dan 2019 dan segala bantuan-bantuan dan sumbangan-sumbangan melalui MRP. Demak Laut berterima kasih kerana telah juga mendapat banyak bantuan-bantuan dalam sektor pertanian, contohnya Agriculture Facilitation Fund AFF yang bernilai RM1 juta, dan kami telah memfokus kepada pertanian hidroponik, dan pada tahun ini kami khaskan untuk kumpulan sasar iaitu golongan miskin tegar seramai 400 orang untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Demak Laut juga telah mendapat banyak bantuan untuk nelayan-nelayan yang berdaftar, baik nelayan laut maupun sungai, dan seramai 800 nelayan telah pun menerima bantuan. Demak Laut juga berterima kasih atas projek Tukun Tiruan di perairan Muara Tebas yang mana akan meningkatkan jumlah tangkapan ikan sebanyak 3 kali ganda dalam masa 3 tahun. Demak Laut juga terima kasih atas kenyalang Gold Card yang memudahkan warga emas dalam pelbagai perkhidmatan melalui diskaun-diskaun. Dan banyak lagi bantuan-bantuan lain seperti bantuan hemodialisis, bantuan AM, bantuan OKU, bantuan warga emas, endowment fund, bantuan lepas bersalin, bas sekolah percuma, dan bantuan bencana kebakaran. Datuk Amat Speaker, demi rakyat, kami mempunyai satu permohonan khas kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, iaitu daripada 3 kawasan Dewan Undangan Negeri, Tanjung Datuk, Pantai Damai dan Demak Laut. Setelah kami berbincang, kami ingin hendak mewujudkan satu zon pelancongan yang meliputi seluruh kawasan persisiran pantai dari Teluk Melano hingga ke Santubong, Telaga Air, Bakor, Muara Tebas dan Tanjung Embang untuk dibangunkan secara sistematik dan terancang sebagai hub pelancongan di zon selatan. Kami daripada Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk, Pantai Damai dan Demak Laut mencadangkan kepada Kerajaan Sarawak untuk menubuhkan Southern Region Development Agency SRDA yang memfokuskan pembangunan industri pelancongan yang berpotensi besar di kawasan kami seperti ekoturism, agrotourism, health tourism, sports tourism, adventure tourism, industrial tourism, music tourism, marine tourism, dan juga bird watching di kawasan Dewan Undangan kami. Ini sudah pasti akan melonjakkan lagi industri pelancongan Sarawak dan industri pelancongan domestik sejajar dengan keadaan masa kini yang diancam wabak pandemik COVID-19 dan mungkin wabak-wabak lain di masa-masa yang akan datang. Pelaksanaannya boleh dilakukan dalam berfasa antara 5 hingga 10 tahun. Semestinya juga rakyat di 3 kawasan DUN ini akan menikmati kesan sosioekonomi dengan adanya zon pelancongan ini.
Semoga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan memberi pertimbangan yang sewajarnya ke atas cadangan kami ini. Tuan-tuan Speaker, we now have a budget that fits the economic forecast instead of economic forecasts that were fixed to fit the budget. As Sarawak enters a challenging phase of its development and economic restructuring and transformation in shaping to become a high-income economy, it is important to have a budget that is biased towards development with a healthy allocation of about 62% for development purposes. The allocation of funds is equitably distributed all over the state, be it urban, suburban, or rural. As a developing state, which is gearing towards a high-income state and a developed state by 2030, it is important that we have a budget which is biased towards development. In line with the above, we are happy to note that the Sarawak government will continue to undertake proactive measures, including the development of physical infrastructures, especially in the rural areas, so as to be able to catch up with the development of the urban areas, especially in areas that have economic potential. The state budget is to stimulate a desirable level of economic activity and to sustain economic growth during the year, which focuses on improving the quality of life of the rakyat, ensuring sustainable economic growth, prudent spending, and reducing the fiscal deficit with the overall objective of prioritizing the well-being of the rakyat. This is a rural biased budget with 62% of the development allocation for the implementation of programs and projects in the rural areas to narrow the urban-rural development gap. Dato' Ahmad Speaker, the Sarawak government, in its continuous efforts to institute positive changes to the state and country, will continue to find ways how to accumulate more wealth for the state. The Sarawak government has been planning and implementing many development projects for decades. Many are still being developed, some would be completed soon, while others would take some time. Being a wakil rakyat from a suburban and rural area, I must state my appreciation and thanks to the state government for placing and prioritizing special emphasis on rural development programs as reflected in both the national budget and state budget for 2021, which also includes my constituency. I would like to express my sincere thanks to the various government agencies involved in the implementation of projects such as the State Development Office, the Kuching Residence Office, the Kuching District Office, the Public Works Department, the Land and Survey Department, the Housing Development Commission, the State Religious Department, the BKU, MBKS, MPP, SADC, LCDA, and so on. And of course, our special thanks to all the frontliners who have been struggling during this COVID pandemic. Dato' Ahmad Speaker, demi rakyat Sarawak, kita akan terus mempertahankan dan memohon dikembalikan segala hak-hak kita yang termaktub dalam MA 63 dan OMO 58. Dato' Ahmad Speaker, demi rakyat Sarawak, kita akan memperjuangkan hal ini di bawah naungan parti-parti tempatan Sarawak GPS yang benar-benar akan berjuang habis-habisan dibandingkan dengan parti-parti daripada Semenanjung yang hanya berminat untuk mengambil hak-hak kita. Sesungguhnya, parti-parti tempatan Sarawaklah di bawah GPS telah mengambil langkah yang tepat untuk berdiri sendiri tanpa dikawal oleh mana-mana parti dari luar Sarawak, manakala parti-parti pembangkang dari Sarawak merupakan parti yang terdiri daripada mereka yang hampa dan frustrated, tidak punya hala tuju yang jelas kecuali untuk memecah belahkan perpaduan, menghancurkan keharmonian, pembohongan, hasutan, kebencian dan putar alam. Dato' Ahmad Speaker, before I end, I would like to take this opportunity to wish all our Christian members of this House a Merry Christmas
and to all a blessed and happy New Year 2021 and happy Chinese New Year. And stay safe. On this note, Dato' Ahmad Speaker, I render my strong support for the Supply 2021 Bill and the motion to refer the resolution on the estimate of development expenditure 2020. Thank you.